Assalamualaikum guys. Aku dah lama tak update video kat YouTube aku. So kali ni aku nak update satu video, which is aku nak kongsikan dengan korang satu cerita seram yang pernah ada someone ceritakan kepada aku, and aku nak sampaikan semula kepada korang. Kira macam aku nak share lah dengan korang, because aku nak tukar genre daripada dua video aku. So this time aku nak tukar tema, and here we go. Straightforward pada cerita tu lah Okay, benda ni berlaku masa aku sekolah menengah dulu, which is aku follow sekolah aku pergi lawatan sekolah. Kita gabung a few class, kita pergi satu place, kita enjoy, lepas tu kita balik lah. So pada hari tersebut, kita orang arrive di sekolah tu malam. Okay, above 10 malam lah. So aku ni dah contact semua family aku, tapi tak ada seorang pun yang available untuk ambil aku dari sekolah tu, bawa balik rumah. Dan rumah aku pun tak ada orang masa tu. Kakak aku dah study kat utara masa tu, and parents aku pula jenis balik pukul 1 pagi semua. So dia memang tak sempat lah nak catch up aku dari sekolah, nak bawa balik rumah. And then apa yang berlaku malam tu, aku dengar cikgu aku berborak dengan abang pemandu bas ni. Dia kata yang bas ni akan lalu di satu kawasan, which is kawasan tu kawasan taman perumahan aku, untuk hantar balik bas ni ke dia punya checkpoint tu. Jadi apa yang berlaku pada malam tu is aku terdengar benda tu. So aku cakap, bang boleh tak hantarkan saya dekat rumah saya? Jadi dia tanya aku, rumah kau kat mana? Saya cakap, rumah saya kat kawasan ni. Oh, jauh ke rumah kau? Tak adalah bang, tak jauh pun daripada pintu gerbang tu. Kalau abang dapat dropkan saya sampai entrance tu pun jadi lah. Aku cakap macam tu lah kan. Dan abang tu kata, boleh. Kalau setakat entrance tu boleh lah, tapi abang memang tak masuk lah, malas lah, nanti bas ni nak pusing tak boleh, dia kata. Saya okey lah bang, tak apalah, dapat sampai entrance pun jadilah, rumah saya pun tak jauh ke dalam. Masa tu aku tak fikir apa yang akan berlaku pada malam tersebut. Okay, so bila bas sampai di sekolah, kita turun lah. Budak-budak turun, beg semua angkat. Masa tu parents dah ramai, cikgu semua pun dah mula lepaskan budak-budak balik rumah semua kan. So aku pun turun lah sekali, walaupun aku tumpang brother tu untuk balik ke rumah. Cuma nak katakan aku turun tu nak tolong angkat beg, aku nak salam member-member semua sebab diorang dah nak balik kan. So pada malam tu bila diorang dah gerak, jadi aku dengar bas dah start balik tau. So aku pun nak kena naik balik lah. Aku nak tumpang kan, Kang sekejap lagi aku miss bas ni Kang, aku dah tak boleh balik kan. So aku naik balik. Aku naik je balik, aku tengok je ke belakang bas tu. Belakang bas tu semua dah gelap. Lampu-lampu atas seat tu semua dah padam. Jadi tak ada satu lampu pun yang dalam bas tu menyala, kecuali mengharapkan lampu daripada lampu depan bas tu. Itu aja. Lepas tu lampu meter bas yang dekat driver, yang belakang steering tu kan, itu aja lampu yang ada. And then lampu setakat tangga bas tu yang mentol kecil-kecil tu adalah yang tu. Jadi keadaan malam tu, masa aku naik atas bas tu, aku rasa macam serius amat. Sebab bila kita lepak dengan member kita, dengan cikgu-cikgu semua, memang bas tu kecoh, meriah, dengan orang kata ada lampu yang dim, malap sikit. Walaupun ramai tidur semua, tapi mana yang tak tidur tu berborak lah kan. Tapi memang orang kata dah penat lah malam tu. Nak dibandingkan dengan apa yang aku nampak pada malam tu, which is memang totally different. Kita nampak satu masalah, satu keadaan yang meriah, satu lagi keadaan yang memang sunyi, gelap dan agak menyeramkan lah. Because dari sekolah aku nak pergi ke kawasan perumahan aku tu ada lalu kawasan hutan kecil lah. Sebab aku ni duduk luar bandar, which is kalau korang tahu, aku duduk dekat area Hulu Selangor. Daripada Kuala Kubu tu nak pergi ke Rasa, dia akan lalu satu hutan kecil. Tak kisahlah lalu Ampang Pecah ke atau lalu hutan Kuala Kubu ke, sama, dua-dua akan lalu hutan kecil juga. Jadi bila aku naik dengan abang tu, mula-mula sunyi lah. Memang kira kata dia tak berborak apa, aku tak berborak apa, radio pun tak main. Jadi bila bas tu dah sampai ke satu sekolah, which is tinggal lagi satu corner je nak masuk kawasan hutan tu, aku buka mulut berborak dengan brother tu. Jadi aku tanyalah brother tu, bang, abang jadi pemandu bas ni dah berapa lama bang? Jadi brother tu pun layankan aku. Dia jawab lah, dia kata dah 7-8 tahun juga abang bawa bas ni. Masa tu lah, masa aku sekolah menengah tu lah. Sekarang ni kalau abang tu masih teruskan dia bawa bas tu,
ada above 10 years lah dia bawa bas tu. So aku tanyalah dengan soalan susulan, which is soalan susulan aku ni adalah satu soalan. Ini adalah the real niat aku tanya berapa lama dia dah bawa bas tu. Jadi soalan kedua aku is, abang sepanjang bawa bas ni ada tak abang jumpa benda-benda mistik ke, kena kacau ke, atau kawan-kawan abang yang bawa bas cerita ke dengan abang? Kalau ada bang, boleh tak share dengan saya? Masa tu aku tanya soalan ni habis direct, tak berhenti apa, tanpa ragu-ragu. Jadi untuk budak sekolah menengah, aku rasa masa tu aku umur 14-15 tahun lah masa tu, form 2, form 3 macam tu. Jadi abang tu hairan lah, dah lah kita tak pernah berborak, and then malam tu kau berborak dengan aku above 10 malam lah tu. Kau tanya aku soalan macam ni, bertemankan budak yang 14-15 tahun ni. Jadi brother tu pun tanya aku, dia kata, engkau takut ke? Dia kata kan. Sebab keadaan dalam bas tu, as aku dah cakap tadi, memang gelap. Jadi aku cakap lah, tak ada bang, saya tak takut, cuma saya berasa bosan. Jadi disebabkan saya bosan tu, mulut saya tanya apa yang saya rasa saya nak tanya masa tu. Kalau ada kawan aku kat sebelah, mungkin kata tak payahlah Pik kan, tak sesuai time-time macam ni kau nak tanya soalan ni kan. Tapi disebabkan aku seorang masa tu, and then aku curious, so aku tanyalah direct. So brother tu pun jawab lah soalan aku. Dia kata adalah beberapa yang pernah terjadi. Jadi pada malam tu dia sharekan dengan aku 2 ke 3 story. Tapi ada satu story ni yang memang betul-betul bermain dalam fikiran aku after dia ceritakan benda ni, which is pada aku kind of seram dengan keadaan pada malam tu lah. Sebab masa dia cerita tu, kita orang tengah lalu kawasan hutan kecil yang aku mentionkan tadi. So jom aku ceritakan. Okay. So ada satu hari ni dia tengah relax. Jadi ada seorang kawan dia ni call dia. Dia tanya, kau ada free tak pada hari sekian-sekian? Jadi brother ni dia kata lah, aku free hari tu. Asal tak ada, aku nak ajak kau, aku nak hantar budak asrama ni, budak sekolah dekat Kuala Lumpur. Jadi aku nak hantar dia balik ke Pantai Timur, rumah dia. Which is bukan hantar seorang lah, dia hantar satu bas lah. Tapi budak-budak yang duduk negeri Pantai Timur ketika itu, aku tak sure either Kelantan atau Terengganu ketika itu. Tapi dia nak hantar budak-budak tu. Jadi abang tu kata, okay, aku free, bolehlah join. Kenapa kena ada 2 pemandu bas is, bila seorang pemandu tu dia dah bawa daripada KL ke Kelantan, diorang dah, orang kata dah penat. Jadi untuk pemanduan semula tu, dia perlukan orang kata gantian lah. So pemandu kedua tu akan masuk untuk bawa bas yang which is second trip, nak bawa balik bas tu. Tapi penumpang dah tak ada. Yang first trip tu ada penumpang, yang second trip tu dah tak ada penumpang lah. Jadi bila hari tu tiba, diorang pun hantar budak macam biasa lah. Tapi brother yang ceritakan kat aku ni, dia dapat second trip, which is kawan dia yang bawa pergi Kelantan. Budak-budak ni semua ada kat belakang lah. Brother ni tengah duduk, which is dia tengah rehat ke apa ke, dia tengah save energy dia untuk malam kang dia nak bawa balik dari Kelantan ke KL. Jadi dipendekkan cerita, diorang sampai di Kelantan after 12 hours. Brother tu share, waktu tu pukul 12 malam sampai di Kelantan. Aku tak ingat pukul berapa dia gerak, tapi diorang sampai di Kelantan around 12 ataupun 12 lebih. Jadi diorang pun, penumpang-penumpang, budak-budak sekolah ni pun turun apa semua, punggah barang, ambil barang beg diorang pergi kat mak bapak diorang, sebab diorang nak balik kan masa tu. So kawan brother ni yang drive dulu ni, dia cakap weh, kau pergi check kat belakang tu, kot-kot lah ada budak tinggal ke, ada barang tertinggal ke. Payah ni nak patah balik daripada KL tu, nak patah balik ke Kelantan ni jauh babe. Semata-mata ada beg tertinggal ke, atau budak tertinggal. Mungkin budak tertinggal tu mungkin dia terlelap, dia jenis tidur, lepas tu dia baring kan, dia mengiring, jadi orang tak perasan dia. So nak kena check lah benda-benda kecil macam tu, benda remeh je, tapi nak kena check. Sebab benda remeh ni kalau jadi memang satu masalah besar lah. Kau nak kena hantar balik budak tu, kau tak boleh nak buat tak nampak je macam tu. So brother ni pun check lah. Abang yang menceritakan cerita ni, dia pun check. Dia check daripada depan sampai ke belakang. Dia kata okay lah, clear, tak ada beg, tak ada budak, tak ada apa barang tinggal, bersih lah orang kata. Jadi diorang pun switch driver. So abang yang menceritakan ni
dia yang bawa pula, and kawan dia pula yang berehat. So bila brother ni start bawa, tak lama lepas tu kawan dia cakap, weh, depan tu boleh tak kau berhenti tepi, aku nak terkencing lah. Jadi abang ni pun tegur lah, depan tu bukannya ada toilet ke apa kan, pergilah cari R&R ke toilet ke apa. Aku dah tak tahan dah ni, kata macam tu. Cepat berhenti mana semak tu, tengah-tengah malam bukan ada orang pun, dia kata macam tu. Kata okey lah, kalau dah member desak macam tu, siapa lagi nak layan kan. Saya tak apalah, kau pergilah. Jadi brother tu pun ambil keputusan untuk berhenti tepi, buka pintu. So kawan dia pun keluar pergi lepaskan niat dia lah. So pada malam tu, tak lama lepas kawan dia pergi buang air kecil, kawan dia pun balik. Kata okey, settle, kau bawa je lah, aku nak tidur dah ni. Jangan ganggu tau. Dia kata macam tu, jangan ganggu tau, aku nak tidur ni, aku dah penat. Kata okey lah, tidur lah, aku bukan nak borak dengan kau pun, bukannya tak biasa bawa pasang seorang, tak ada berborak apa kan. Okay, kawan dia pun tidur, and then dia orang pun proceed jalan. Jadi bila abang tu ceritakan kat aku, dia kata start daripada sini baru dia terkena. Bas jalan macam biasa, normal, tak ada rasa apa, tak ada rasa lain apa malam tu. Cuma tiba-tiba ada satu suara di belakang dia menegur, "Bang, depan tu nanti berhenti tepi ya, saya nak turun." Dia kata macam tu. Jadi brother yang drive ni, dia dah pelik lah. Siapa pula yang kat belakang aku ni kan? Aku yang check, tak ada orang pun dalam bas ni, barang pun tak ada. Jadi siapa yang bersuara? Jadi brother tu cakap dengan aku, dia teruskan perjalanan. Jalan, dia tak toleh belakang. Tak lama lepas diteruskan perjalanan tu, dia ditegur lagi sekali, "Bang, kat depan tu berhenti tepi ya, saya nak turun." Jadi masa ni brother tu dah rasa tak sedap lah. Sebab mula-mula mungkin dia boleh kata perasaan dia ke, dia terasa takut sebab dia lalu hutan ke. Tapi cerita dia kalau dah 2 kali kena tegur, so dia nak cakap apa kan. Of course lah, dia dah rasa something yang, there is something belakang dia yang tak tahu apa benda. Masa tu dah macam-macam lah terlintas dalam fikiran dia. Tapi dia fikir mungkin kawan dia ni kacau dia, mungkin kawan dia ni nak bawa main ke apa ke. Kawan dia tidur tak jauh pun daripada driver seat. Dia tidur belah kiri bas, row nombor 2, tempat seat panjang tu kan, tempat passenger tu, dia tidur kat situ untuk dia baring lah. So brother ni pun jeling lah, dia jeling sikit. Dia kata dia nampak kawan dia masih tidur dekat situ. Jadi suara ni betul-betul daripada belakang dia tau, bukan datang dari berat ke kiri ke atau lebih ke kanan ke. Suara ni betul-betul datang daripada belakang dia. Jadi bila dia tengok kawan dia dekat belah kiri tu, dia jadi heran lah, macam apa hal kawan aku ada kat situ, suara tu tegur aku di belakang. Jadi brother ni pun, dia dah rasa seram sejuk. Tiba-tiba dia rasa bas tu sunyi dia yang lain macam pada malam tu lah, pada ketika itulah. So brother tu pun bacalah apa surah yang patut, apa yang dia ingat, apa yang terlintas dalam fikiran dia. Dia buat dono je, dia bawa je, dia buat macam tak tahulah, macam kira kata dia tak dengar lah kan, kira nak cekalkan hati dia lah, sebab dia tak tengok belakang. Sebab kat bas ni dia ada satu cermin dekat tengah tu tau. Cermin tengah tu bukan nak tengok kenderaan kat belakang. Tengok kenderaan kat belakang, cermin kiri kanan dia orang, bukan yang tengah dalam tu. Yang dalam tu untuk tengok passenger kat belakang. So aku tanyalah, "Bang, tak tengok ke cermin ni?" Dia kata, "Aku tak tengok cermin tu sebab aku tahu kalau aku tengok lagi, aku tak nak bawa bas tu. Mungkin silap-silap malam tu aku turun, aku tak bawa bas tu, aku tinggalkan je kawan aku." Jadi abang tu kata, dia ingatkan dah settle dah lepas 2 suara tu. Sebab jarak antara suara pertama dengan suara kedua tak jauh, tapi jarak antara suara kedua dengan suara ketiga jauh. Itu yang membuatkan dia rasa macam masa sebelum suara ketiga tu keluar, dia rasa macam dah settle. Sebab agak lama baru suara ketiga tu keluar. "Bang, depan tu nanti berhenti tepi ya, saya nak turun." Ayat dia memang sama, tiga-tiga.
Cuma dia kata kan, pada suara ketiga tu, suara tu dah tak macam budak-budak. Sebab suara pertama dan suara kedua is macam budak-budak. Suara yang halus, suara budak perempuan. Tapi pada suara ketiga, suara tu dah berubah kepada suara yang dalam, garau dan kasar. Jadi brother tu pun dah meremang lah. Kira macam, oh dah tak boleh dah ni, aku dah tak boleh. Jadi pada malam tu, brother tu pun cekalkan hati dia. Dia tak tengok belakang, tapi dia tegur suara tu balik. Dia kata, kalau kau nak tumpang, kau tumpang. Tapi jangan ganggu aku, jangan ganggu kawan-kawan aku. Kira kawan dia tu satu, itu je lah. Tapi disebabkan dia sebut kawan-kawan tu, sebab kita dah tak fikir apa lah. Kita dah kena sampai macam tu. Kau nak fikir apa lagi kan? Jangan ganggu aku, jangan ganggu kawan aku. Tumpang aja, senyap-senyap. Kau dah sampai mana, kau nak turun, kau turun. Jadi aku ingatkan benda tu mengamuk lah, dan kau berani nak tegur benda tu. So aku tanyalah brother tu, so bang, after abang tegur tu, dia ada bagi feedback tak? Kod dia berdiri sebelah ke? Kod dia muncul kat tingkap sebelah abang ke? Apa ke kan? Aku masa tu dah overthinking dah. So brother tu cakap, tak adalah, benda-benda yang kau tanya tu semua tak ada jadi malam tu. Cuma nak katakan, pada malam tu benda tu memang totally senyap. After teguran yang ketiga tu, dia dah senyap. And diorang pun selamat sampailah ke Kuala Lumpur lah, which is dia nak hantar balik bus member dia tu. So that's all cerita aku pada kali ni. Kalau korang ada apa-apa cerita yang seram, mana member-member aku yang tengok video ni, korang boleh share. Mana yang ada nombor aku boleh WhatsApp, mana yang mungkin ada IG aku boleh DM, mana yang ada email aku nak email cerita ni, email lah, tak ada masalah. Nanti aku akan sharekan cerita seram korang for the next time, insyaAllah. Kalau aku rasa cerita tu menarik ataupun cerita itu seram. Tapi cerita-cerita yang aku bawakan in the future ni, okay, mungkin bukannya real story, mungkin bukan perkara yang betul-betul terjadi. Barangkali ada yang aku reka time aku tengah bosan MCO. Mungkin ada yang aku cuit sana cuit sini. So jangan terbawa-bawa, jangan difikir-fikirkan. Apa-apa pun, itu saja untuk kali ni.